Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang transformer. Apakah itu transformer? Transformer adalah suatu alat elektrik yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang-alik. Sebuah transformer terdiri daripada teras besi lembut yang mempunyai dua bahagian gegelung. Gegelung primer disambung kepada bekalan voltan arus ulang-alik. Manakala gegelung sekunder pula disambungkan dengan beban seperti mentol atau voltmeter. Litar di bahagian primer ini dikenali sebagai litar input dan litar output pula terletak di bahagian gegelung sekunder. Sekarang, mari kita kaji bagaimana sebuah transformer berfungsi. Ianya bermula di bahagian litar input, di mana apabila arus ulang-alik mengalir di gegelung primer, medan magnet yang berubah-ubah arah dan magnitud akan terhasil. Medan magnet ini kemudian merentasi gegelung sekunder. Ini menyebabkan berlaku perubahan atau pemotongan flux magnet. Proses aruhan elektromagnet telah berlaku dan ini menghasilkan arus aruhan serta daya gerak elektrik di litar output. Bolehkah kita guna bekalan arus terus pada gegelung primer? Jawapan: tidak boleh. Kerana arus terus tidak menghasilkan perubahan flux magnet dan tiada aruhan elektromagnet berlaku di gegelung sekunder. Terdapat dua jenis transformer yang utama, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Transformer injak naik. Ia digunakan untuk meningkatkan voltan arus ulang-alik. Untuk tujuan ini, bilangan lilitan di gegelung sekunder haruslah lebih banyak daripada gegelung primer. NS lebih besar dari NP. Maka, voltan sekunder yang terhasil akan melebihi voltan primer. VS lebih besar dari VP. Transformer injak turun. Untuk transformer jenis ini pula, bilangan lilitan gegelung sekunder adalah lebih kecil berbanding bilangan lilitan gegelung primer. NS lebih kecil daripada NP. Maka, voltan yang terhasil pada gegelung sekunder lebih kecil daripada voltan primer. VS lebih kecil dari VP. Sebagai contoh, pengecas telefon bimbit adalah contoh kepada penggunaan transformer injak turun. Selalunya, telefon bimbit hanya memerlukan voltan sekitar 5 volt sahaja. Maka, transformer jenis injak turun diperlukan untuk menurunkan voltan 240 volt kepada 5 volt. Sekarang, mari kita lihat hubung kait antara gegelung primer, gegelung sekunder, voltan primer dan voltan sekunder. Hubungan antara keempat-empat kuantiti tersebut boleh diwakili oleh formula berikut. Bilangan lilitan gegelung sekunder bahagi dengan bilangan lilitan gegelung primer sama dengan voltan output bahagi dengan voltan input. Ini bermakna NS bahagi NP sama dengan VS bahagi VP. Sekarang, mari kita mengenal transformer yang ideal dan transformer yang tidak ideal. Transformer yang ideal bermaksud transformer tersebut mempunyai kecekapan 100%. Ia tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga atau kuasa output sama dengan kuasa input ketika ia sedang berfungsi. Formula khusus untuk ideal transformer ialah kuasa input sama dengan kuasa output. VPIP sama dengan VSIS. Transformer yang tidak ideal bermakna transformer itu mengalami kehilangan tenaga ketika ia berfungsi. Faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer adalah seperti berikut. 1. Rintangan pada gegelung menyebabkan berlakunya kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Ia dapat dikurangkan jika dawai gegelung yang lebih tebal digunakan. 2. Proses kemagnetan teras besi. Setiap kali arus ulang-alik mengalir di gegelung primer, tenaga digunakan untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi setiap kali arus ulang-alik bertukar arah. Ini menyebabkan berlaku kehilangan tenaga. Bagi mengatasi masalah ini, besi yang diperbuat teras besi lembut diguna pakai kerana ia mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan. 3.
Berlaku kebocoran fluks magnet. Sebahagian fluks magnet yang dihasilkan dalam gegelung primer tidak berjaya merentasi gegelung sekunder. Kebocoran fluks magnet ini mengurangkan DGE aruhan dalam gegelung sekunder. Bagi mengurangkan masalah ini, gegelung primer dan gegelung sekunder dililitkan lebih rapat antara satu sama lain. 4. Kesan pemanasan arus pusar yang teraruh dalam teras besi. Apabila berlaku proses aruhan elektromagnet pada gegelung sekunder, arus aruhan sepatutnya mengalir ke litar sekunder. Namun, ada arus yang mengalir melalui teras besi. Arus ini dipanggil arus pusar dan ia menyebabkan besi tersebut menjadi panas. Cara mengurangkan arus pusar ialah dengan menggunakan teras besi berlamina atau berlapis. Jika berlaku kehilangan tenaga, maknanya kecekapan sesuatu transformer itu kurang daripada 100% atau kuasa output tidak lagi sama dengan kuasa input. Bagaimana cara untuk kita mengira kecekapan sesebuah transformer? Ia boleh dikira dengan menggunakan formula berikut. Kecekapan sama dengan kuasa output bahagi kuasa input darab 100% sama dengan VSIS bahagi VPIP darab 100%. Soalan 1. Sebuah transformer memiliki kecekapan 100%. Jika voltan inputnya ialah 100 volt dan arus di gegelung primer ialah 2A, kira kuasa output transformer tersebut. Fahamkan maklumat yang diberi. VP ialah 100 volt. IP ialah 2 ampere. Jika kecekapan ialah 100%, maka ia adalah transformer yang ideal. Kuasa input sama dengan kuasa output. Jadi kuasa output sama dengan VPIP sama dengan 100 darab 2 sama dengan 200 watt. Soalan 2. Rajah ini menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 70%. Jika ia menghasilkan kuasa output sebanyak 100 watt, kirakan arus yang mengalir di gegelung primer. Kecekapan sama dengan kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. VSIS bahagi VPIP darab 100%. Kuasa input sama dengan VPIP. Maka 70 sama dengan 100 bahagi 20 darab IP darab 100. IP sama dengan 100 bahagi 20 darab 100 bahagi 70. Jawapannya 7.14 ampere. Nampaknya sesi kali ini sudah hampir tamat. Apa kata kita imbas kembali fakta-fakta penting mengenai transformer? 1. Transformer adalah alat yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang-alik. 2. Untuk menaikkan voltan, transformer injak naik digunakan. Manakala, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan arus ulang-alik. 3. Ciri transformer injak naik. Bilangan lilitan sekunder NS lebih dari bilangan lilitan primer NP. 4. Ciri transformer injak turun. Bilangan lilitan primer NP lebih dari bilangan lilitan sekunder NS. 5. Ciri transformer ideal. Kecekapan ialah 100%. Tiada kehilangan tenaga. Kuasa input sama dengan kuasa output. 6. Faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. 1. Kesan rintangan dalam gegelung. 2. Kehadiran arus pusar dalam teras besi. 3. Proses kemagnetan teras besi. 4. Kebocoran fluks magnet. Sekian sahaja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain.